Hai, salam sejahtera. Saya Celestia binti Rosdel, nomor metrik 69293. Hari ini saya akan mengupas tentang Datuk Johari Saleh. Datuk Johari bin Muhammad Saleh. Beliau dilahirkan pada 9 Februari 1939 di Gerlang, Singapura. Beliau merupakan seorang maestro muzik yang terkenal di Malaysia. Maestro merupakan pemimpin orkes sinfoni, pengubah lagu klasik, dan ahli seni muzik. Datuk Johari ini merupakan anak lelaki kepada Muhammad Saleh bin Muhammad yang berasal dari Melaka dan Munarah Suib yang berasal dari Singapura. Datuk Johari dikurniakan dengan 6 orang cahaya mata. Datuk Johari ini merupakan seorang pelopor kepada orkestra RTM yang terkenal sejak dulu lagi. Sewaktu beliau berumur 17 tahun, beliau sudah hampir menguasai kebanyakan alat muzik, mempelajari bidang muzik dan mengubah lagu bersama bapanya Muhammad Saleh dan guru muziknya Sabaan Saliman. Beliau belajar muzik dengan gurunya selama 2 tahun dan bermain alat muzik setiap pagi untuk memantapkan lagi kemahiran beliau. Beliau aktif dalam kadet tentera, akan tetapi beliau menolak dalam alam ketenteraan, sebaliknya aktif bermuzik di kelab-kelab dan hotel untuk menampung perbelanjaan keluarganya. Seterusnya, saya akan mengupas sedikit tentang Datuk Johari. Dan selebihnya, ahli kumpulan saya akan mengupas lebih dalam lagi. Beliau mengambil diploma in Music Composition and Arrangement daripada Berklee College di Boston, USA. Namun, sebahagian besar kejayaan beliau tertumpu di radio dan televisyen Malaysia RTM. Beliau sebagai pemuzik tetap Radio Melaya dan dilantik sebagai pengarah muzik RTM. Perjalanan beliau diteruskan lagi dengan meninggalkan RTM dan menjadi pengarah urusan syarikat jasa muzik Sendirian Berhad. Pada tahun 1987 hingga 2000, beliau menjadi pengarah muzik Orkestra Kuala Lumpur dan menjadi perunding muzik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Atas banyak penglibatan beliau dalam kerjaya muzik, maka beliau hanya berkhidmat sebagai fellow tamu Pusat Kebudayaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Antara sumbangan terbesar yang dilakukan oleh Datuk Johari Saleh ini adalah penciptaan lagu UMNO iaitu Bersatu Bersedia Berkhidmat. Lagu tersebut diciptakan atas permintaan isteri kepada Perdana Menteri keempat, iaitu Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kepada beliau. Assalamualaikum, selamat sejahtera diucapkan kepada penonton-penonton yang tengah menonton presentation inilah. Okey, saya Putera Irfan bin Halim akan membentangkan tentang sumbangan Datuk Johari Saleh kepada industri muzik di Malaysia. Okey, tanpa membuang masa, mari kita pergi kepada slide yang seterusnya yang akan menunjukkan tentang isi kandungan yang ada dalam pembentangan bahagian saya. Okey, pada bahagian 1 akan membentangkan tentang pengenalan secara umum tentang Datuk Johari Saleh. Maksudnya, saya akan ulang semula secara umum lah apa yang saudari Celestia bentang tadi, just untuk refresh lah pada para penonton. So, teruskan pada bahagian kedua iaitu sumbangan Datuk Johari Saleh dari segi pengaplikasian teknik dalam pengubahan lagu-lagu dan muzik-muzik komersial tempatan. Okey, dan seterusnya pada bahagian ketiga ialah sumbangan Datuk Johari Saleh dari segi perkhidmatan beliau di radio televisyen Malaysia RTM. Ya, so kita membuang masa, mari kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu bahagian 1, pengenalan secara umum tentang Datuk Johari Saleh. Okey, apa yang kita boleh cakap tentang Datuk Johari Saleh? Saya akan ulang baliklah secara umum apa yang dikatakan oleh saudari Celestia pada video yang sebelum ni. Okey, Datuk Johari Saleh merupakan seorang karyawan muzik, atau lebih tepat lagi merupakan seorang maestro muzik yang terkenal di Malaysia. Maestro ini didefinisikan sebagai pemimpin orkes sinfoni, pengubah lagu klasik dan ahli seni muzik. Okey, berbicara tentang Datuk Johari Saleh, terdapat beberapa sumbangan besar yang pernah disumbangkan oleh beliau kepada industri media di Malaysia, seperti pengaplikasian teknik dalam pengubahan lagu-lagu dan muzik-muzik komersial tempatan,
dan sumbangan dari segi perkhidmatan beliau di Radio Television Malaysia RTM. Okey, kita akan pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu bahagian 2. Bahagian 2 akan membentangkan tentang sumbangan Dato' Johari Saleh dari segi pengaplikasian teknik dalam pengubahan lagu-lagu dan muzik-muzik komersial tempatan. Okey, mari kita tengok apa yang boleh dikatakan pada bahagian 2. Okey, sumbangan Dato' Johari Saleh dari segi pengaplikasian teknik dalam pengubahan lagu-lagu dan muzik-muzik komersial tempatan dapat dilihat semasa beliau menjadi memegang jawatan sebagai pengarah muzik, sorry for the weird cut. Okay, dan beliau merupakan pada masa beliau merupakan seorang pengarah muzik kedua di Radio Television Malaysia. Dapat dilihatlah yang sumbangan bahagian kedua ini. Dapat dilihat semasa beliau menjadi pengarah muzik kedua RTM, Radio Television Malaysia. Pada tahun 1976. Selepas berdasarkan sebuah buku yang bertajuk The Role of Music in Mass Media, Public Education and the Formation of a Malaysian National Culture yang ditulis oleh James D. Chopiak. Muzik orkestra Malaysia merupakan muzik yang bentuknya berasaskan muzik barat yang digubah dengan memasukkan elemen-elemen yang dapat memperlihatkan kepelbagaian budaya di Malaysia. Pengubah-pengubah muzik Malaysia pada waktu itu menggunakan beberapa teknik untuk mengubah lagu, menjadikan muzik itu mempunyai elemen-elemen yang dapat mewakili imej rakyat Malaysia. Maksudnya lagu yang irama muzik yang pada asalnya berasal daripada barat, bila sampai di Malaysia dia telah digubah oleh pemuzik di Malaysia dengan memasukkan elemen-elemen yang dapat menunjukkan imej kita lah sebagai orang Malaysia. Sebagai contoh, Dato' Johari Saleh menggunakan teknik penggabungan instrumen muzik tradisional dengan muzik moden orkestra dalam pengubahan salah satu lagu yang ditulis oleh beliau bertajuk Gurindam Gamelan. Maksudnya di sini muzik tradisional yang penggabungan muzik instrumental, muzik tradisional dengan muzik moden orkestra. Muzik tradisional ni yang asal daripada muzik-muzik Malaysia digabungkan kepada orkestra, muzik orkestra yang pada asalnya berasal daripada negara-negara barat. Digabungkan jadi menjadi satu lagu orkestra yang dapat mewakili imej Malaysia. Dato' Johari Saleh juga pernah menggabungkan lagu dalam bahasa Melayu dengan elemen irama muzik rakyat tradisional, lagu folklore, macam itulah irama muzik rakyat tradisional. Sebagai contoh, lagu yang bertajuk Rampai Ghazal atau dalam kurungan Ghazal Medley yang ditulis oleh Dato' Johari Saleh pada tahun 1970. Sebagai pengetahuan tambahan lah bagi para penonton, Ghazal ni didefinisikan sebagai sejenis puisi yang pada asalnya berasal daripada Parsi. Ghazal biasanya dikaitkan dengan puisi yang berunsurkan kasih sayang, yang mempunyai pola irama ringan dan diiringi dengan permainan alatan muzik tradisional. Habis pada tu kita akan terus kepada bahagian yang seterusnya, iaitu bahagian 3. Sumbangan Dato' Johari Saleh dari segi perkhidmatan beliau di Radio RTM, perkhidmatan beliau di Radio Television Malaysia RTM. Semasa Dato' Johari kita teruskan. Semasa Dato' Johari Saleh memegang jawatan sebagai pengarah muzik Radio Television Malaysia RTM, itu syarikat media yang hak milik Malaysia lah, meaning hak milik tempatan lah, meaning syarikat media tempatan. Semasa Dato' Johari Saleh memegang jawatan sebagai pengarah muzik Radio Television Malaysia RTM, lebih tepat lagi pengarah muzik yang kedua, selepas penubuhan Radio Television Malaysia pada tahun 1961. Sebentar ya, kita cek balik.
Yes, 1961. Beliau merupakan pengarah muzik yang kedua lah selepas penubuhan ini, RTM. So, balik pada topik. Masa beliau pegang jawatan sebagai pengarah muzik tu, beliau juga pernah mengangkat nama Radio Television Malaysia RTM ke peringkat yang di luar negara lah, peringkat antarabangsa. Yes. Sebagai contoh, dalam buku yang sama tadi yang ditulis oleh James D. Chopiak, menyatakan di dalam bukunya bahwa Dato' Johari Saleh ada terlibat dalam mengangkat nama syarikat Radio Television Malaysia ke peringkat antarabangsa. Dato' Johari Saleh ada menjelaskan bahawa semasa beliau menjadi pengarah muzik Radio Television Malaysia RTM pada tahun 1977 dan 1978, pihak RTM telah menghasilkan 2 persembahan berskala besar. Persembahan besar-besaran lah yang melibatkan orkestra sebagai satu sambutan kepada Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, atau lebih dikenali sebagai singkatannya ASEAN. Yes, ASEAN, di mana kumpulan orkestra RTM mengiringi persembahan-persembahan yang diwakili oleh setiap negara ASEAN. James D. Chopiak juga ada menyatakan di dalam bukunya bahawa Dato' Johari Saleh bertanggungjawab dalam kejayaan kumpulan orkestra RTM dapat menjadi kumpulan yang terkenal di Malaysia melalui persembahan bulanan yang dibuat dalam siaran khas RTM lah pada zaman Dato' Johari Saleh memegang jawatan sebagai pengarah muzik RTM. RTM pada masa tersebut ada siaran khas yang disiarkan pada setiap bulan, iaitu dipanggil Simply Orkes RTM, di mana siaran itu menyiarkan persembahan orkestra RTM lah pada setiap bulan. Kejayaan Dato' Johari Saleh dalam mengangkat nama kumpulan orkestra RTM sangat besar, sehingga pernah dijemput untuk membuat persembahan di luar negara seperti Indonesia, Brunei, dan Singapura. Dato' Johari Saleh juga memainkan peranan yang penting dalam usaha media massa dalam dunia muzik Malaysia moden. James D. Chopiak ada menyatakan bahawa melalui hasil penciptaan lagu-lagu membuatkan nama Dato' Johari Saleh semakin dikenali, sehinggakan tahap pengaruh beliau dikatakan setanding dengan Allahyarham Dato' P. Ramlee. Kalau kamu tidak kenal siapa P. Ramlee itu, mestilah kamu tidak kenal siapa P. Ramlee kan. Dia adalah pelakon yang terkenal, juga pemuzik. Namun begitu, pengaruh Dato' Johari Saleh dikatakan lebih menjurus kepada perkaitan beliau dengan kumpulan orkestra RTM sebagai konduktor, yang meaning yang leader tu, yang kondak orkestra. Yes. Dan sebagai seorang pengatur serta komposer kerja berskala besar. Meaning walaupun dia setaraf dengan Dato' P. Ramlee, tapi dia punya kerja lebih menjurus kepada orkestra lah berbanding dengan Allahyarham Dato' P. Ramlee, di mana beliau lebih menjurus kepada bidang lakonan serta lakonan, perfilman dan muzik. Dato' Johari Saleh pula lebih kepada orkestra, muzik orkestra. So saya rasa itu sahaja yang saya bentangkan di bahagian saya. So saya akan pas kepada pembentang yang seterusnya lah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fadli bin Joli. Pada hari ini saya akan menerangkan sejarah perkembangan industri muzik di Malaysia. Sejarah industri musik di Malaysia boleh dikatakan bermula sekitar era 50-an. Antara individu yang terawal mencipta lagu adalah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Sepanjang karier beliau merupakan seorang penyanyi, pemuzik dan penulis lagu. Lebih kurang 390 buah lagu telah beliau berjaya hasilkan sepanjang kariernya. Antara lagu yang terkenal hasil ciptaan beliau adalah lagu yang berjudul Getaran Jiwa. Pada era 60-an, industri musik di Malaysia mula berkembang kepada genre pop ye-ye. Perubahan yang berlaku dalam industri musik di Malaysia kepada genre pop ye-ye ini turut dipengaruhi oleh negara barat. Pada hujung era 60-an, jeans dan skirt merupakan kegilaan para remaja dan di bandar dan juga di pekan.
Irama musik dan fashion pakaian dari kumpulan The Beatles dan kumpulan rock yang lain merupakan pengaruh yang menjadi permulaan kepada pembentukan genre pop yeye. Susanna merupakan lagu pertama yang dihasilkan pada tahun 1964 yang dinyanyikan oleh M. Osman. Antara penyanyi lain yang terkenal dengan genre pop yeye adalah seperti Ahmad Jais, Jeffrey Dean, dan S.G. Bang. Terdapat juga band yang populer pada zaman tersebut. Antara band yang terkenal pada ketika itu adalah seperti The Hook. Pada awal era 70-an, kerancakan industri musik tanah air dilihat sedikit merudum. Tambahan pula, pada tahun 1969, negara Malaysia dilanda rusuhan kaum yang membawa kepada pengisytiharan darurat yang menyebabkan perkembangan industri musik tanah air tergendala. Industri musik Malaysia pada ketika itu mengalami kesukaran ditambah lagi dengan hasil jualan album yang kurang memberangsangkan. Selepas pengisytiharan darurat, pada tahun 1969, berlakunya peningkatan dalam teknologi rakaman industri musik di Malaysia. Antara penyanyi yang berjaya bertahan pada ketika itu adalah seperti Hel Amir, DJ Dev, dan juga Uji Rashid. Memasuki lewat era 70-an, industri musik Malaysia mulai dipengaruhi oleh musik-musik daripada ABBA, Boney M, dan juga Madonna. Syarikat-syarikat rakaman yang besar seperti EMI dan Sony telah banyak membawa genre musik pop dalam industri musik Malaysia. Genre pop di Malaysia pada ketika itu mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri seperti lirik yang berunsurkan puisi atau berbentuk sajak serta memiliki maksud yang mendalam. Menjelang era 80-an, industri musik Malaysia mula berubah kepada genre rock. Genre rock kapak di Malaysia dipengaruhi oleh musik rock barat. Antara kumpulan rock barat yang menjadi idola kumpulan rock tempatan adalah seperti Scorpions. Penganjuran pertandingan di peringkat kebangsaan juga turut banyak membantu dalam perkembangan musik rock di Malaysia pada ketika itu. Antara pertandingan yang dianjurkan pada ketika itu adalah seperti Festival Rock, Juara Rock, dan juga Battle of the Band. Pertandingan Juara Rock merupakan pertandingan yang menjadi perintis kepada pertandingan-pertandingan lain di peringkat kebangsaan. Pada hujung era 90-an, zaman kegemilangan rock kapak mula beransur reda. Selepas itu, kemunculan berbagai subgenre industri musik di Malaysia mengikut perkembangan musik pada ketika itu. Antaranya ialah rock alternatif, punk, dan juga ska. Antara kumpulan yang membawa genre rock alternatif di Malaysia adalah Black Maria. Manakala, kumpulan yang membawa genre rock musik rock punk adalah seperti Spider dan The Pilgrims. Kemunculan era rock modern muncul selepas kemunculan genre rock alternatif, punk, dan juga ska. Kumpulan seperti Spring dan UK telah menjadi fenomena pada ketika itu. Lagu-lagu yang menjadi kegilaan pada ketika itu adalah seperti Butakah Cinta dan Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Namun, era rock modern ini dianggap terlalu jiwang dengan bait-bait lirik yang berkisarkan percintaan. Sekitar tahun 2000, industri musik Malaysia mulai dipengaruhi oleh genre pop rock. Antara kumpulan yang terkenal dengan genre pop rock ini adalah seperti kumpulan Spin, Sting, dan Skoy. Di sebalik kerancakan perniagaan dalam industri musik di Malaysia, terdapat satu masalah yang membelenggu industri musik sehingga ke hari ini, yaitu isu cetak rompak. Kerugian yang ditanggung oleh pemain industri musik di Malaysia bukanlah sedikit, tetapi melibatkan jumlah yang amat besar sehingga akan melibatkan jutaan ringgit. Kemunculan era digital seperti memberi sinar baru kepada isu cetak rompak ini. Kehadiran era digital di dalam industri musik tempatan telah memberikan keuntungan kepada syarikat rakaman dan penggiatnya. Jualan sekitar RM20 juta pada tahun 2008. Keuntungan ini mewakili sebanyak 25% daripada pasaran besar industri musik di Malaysia. Penjualan single terbaru menerusi muat turun didapati lebih menguntungkan berbanding penjualan album atau cakra padat. Seterusnya adalah kehadiran artis baru di era moden. Kemunculan ramai penyanyi dan komposer muda atau lebih terkenal dengan gelaran budak baru knock-up BBNU. Dominasi BBNU tidak dapat dinafikan lagi dalam menguasai industri musik tanah air pada era moden.
Kemunculan penyanyi baharu seperti mereka ini juga mendapat sambutan yang baik daripada peminat-peminat musik tanah air. Pada masa kini, tren penghasilan lagu industri tanah air dikatakan mengikut bait-bait atau lenggok lirik dan melodi pada era 90-an. Namun begitu, kebanyakan lagu-lagu yang dicipta pada masa kini kurang penghayatan yang kuat jika dibandingkan dengan era kegemilangan industri musik Malaysia pada era 90-an. Lagu ciptaan kumpulan The Project The Band, yaitu lagu yang bertajuk Sudah Ku Tahu, merupakan lagu yang mengandungi unsur lagu lama, membuatkan lagu ini mendapatkan tempat di hati peminat musik tanah air. Namun begitu, sejak memasuki abad ke-21 ini, pencampuran atau kemasukan berbagai pengaruh musik dari luar negara telah menyebabkan industri musik tanah air memiliki pelbagai genre musik seperti genre pop, balada, dan juga pop rock. Perkara seperti ini menunjukkan bahawa perubahan zaman dan juga waktu telah memberi kesan kepada industri musik tempatan. Kesimpulannya, kemunculan industri musik tanah air telah melahirkan banyak bakat-bakat baru dan juga bakat yang amat bernilai. Bermula dari era 50-an, industri musik di Malaysia telah berkembang mengikut peredaran zaman. Dapat disimpulkan bahawa genre-genre musik yang ada di Malaysia pada masa kini adalah hasil pengaruh yang kuat daripada luar negara seperti negara-negara barat. Akhir sekali, penjualan hasil karya ataupun lagu-lagu ciptaan komposer tanah air juga mengalami perubahan. Sekian sahaja penerangan saya berkaitan dengan sejarah perkembangan industri musik di Malaysia. Industri muzik di masa hadapan. Berikut ialah kandungan bagi pembentangan kali ini. Muzik menjadi produk. Muzik pada masa hadapan bukan sahaja menjadi cara untuk menyampaikan pesanan tetapi sebagai produk. Penggiat industri muzik hari ini bersaing untuk mengeluarkan muzik sebagai produk. Produk ini akan dimuat naik di platform muzik untuk mendapat undian dan juga langganan peminat. Muzik yang dapat memecah sasaran penonton ataupun langganan akan mendapat bayaran dari pihak pemilik platform muzik. Peningkatan prestasi. Rakaman muzik suatu masa dulu dimainkan melalui kaset atau CD sahaja. Kini, peningkatan prestasi muzik berlaku dengan cepat. Muzik boleh dimainkan menerusi platform muzik seperti YouTube, Joox, Spotify dan banyak lagi. Muzik sekarang tidak hanya memperdengarkan seni kata lagu tetapi turut mempunyai video muzik sebagai tambahan pemahaman buat pendengar. Model muzik perniagaan baru. Model perniagaan pemuzik baru ini menggabungkan fungsi label rekod, syarikat penggunaan, penerbit dan juga merchandiser sebagai satu entiti atau kumpulan entiti yang berkaitan seperti yang dimiliki oleh kumpulan Century. Syarikat menandatangani artis untuk membuat perjanjian di mana para artis mengekalkan hak milik tuannya dan hanya memberi lesen yang disewakan kepada syarikat tersebut untuk masa yang terhad. Artis membuat rakaman mereka sendiri dan syarikat ini membawa pemuzik ini ke pasaran dalam format digital dan keras, mencipta barang untuk dijual dan menyediakan pengurusan dan logistik lawatan untuk persembahan langsung. Ini meningkatkan potensi pengembalian pelabur untuk setiap artis yang ditandatangani dengan menyelaraskan kepentingan artis, pengurus, label dan penerbit menjadi satu entiti yang memisahkan semua aliran pendapatan. Model ini didasarkan pada menurunkan biaya produksi, pengedaran dan promosi untuk semua pihak untuk meminimumkan risiko, membiayai tindakan baru dan memaksimumkan potensi pengembalian. Kesimpulannya, industri muzik pada masa hadapan. Perkembangan industri muzik yang sedia ada pada masa kini merupakan satu penanda aras bahawa industri muzik sedia ada akan mengalami perkembangan yang sangat besar pada masa hadapan. Perkembangan industri muzik di masa hadapan dapat dilihat melalui segala perkembangan industri muzik terkini yang hasilnya daripada revolusi industri muzik di masa lalu. Tidak mustahil di masa akan datang akan berlaku lebih banyak lagi perkembangan dalam industri muzik tanah air maupun dunia. Malu apa bosku, 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 bosku. Malu apa bosku, 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 bosku. Malu apa bosku.